Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Qala al-musannifu As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala hayati khairul lakum tuhdithuna wa yuhdathu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alayhi wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Baik, alhamdulillah, malam ini insyaallah kita akan sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, fahaman-fahaman yang wajib diperbetulkan, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kita sampai kalau ikutkan kitab terjemahan yang ada pada tuan-puan ke muka surat 12, iaitu menyangkut tentang masih lagi di bawah topik besarnya, iaitu nak membezakan antara kedudukan status Al-Khaliq, pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Al-Makhluk, yang diciptakan, iaitu yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu dibezakan? Kerana kalau kita tidak faham tentang perbezaan antara kedua-duanya, kita menghadapi risiko terjerumus di dalam salah satu dari dua kebinasaan, iaitu kebinasaan yang pertama, wa'liyazubillah, kebinasaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu yang lain, mengatakan ada, meyakini ada sifat-sifat ketuhanan pada selain daripada Allah. Itu risiko yang pertama. Risiko yang kedua adalah mendedahkan kita kepada kesilapan menuduh saudara-saudara kita yang mukmin, yang beriman, menuduh saudara-saudara kita yang muwahhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala dengan tuduhan syirik. Jadi kedua-dua ini membinasakan. Kita sendiri melakukan kesyirikan, jelas itu membinasakan, dan kita menuduh orang yang tidak syirik sebagai orang yang telah melakukan kesyirikan juga adalah membinasakan. Jadi sampai di muka surat 12, tuan-puan boleh rujuk barangkali lepas paragraf yang pertama, iaitu menyangkut keutuhan jasad para Nabi. Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti
menyusun sebuah risalah khusus menyangkut hal tersebut yang berjudul Imba'ul Azkiya Bihayatil Anbiya, memberitahu kepada orang-orang yang bijak mengenai kehidupan para nabi. Jadi dibawa dalil daripada hadis Nabi SAW mengatakan Nabi SAW kehidupan hayatu barzakhiyah baginda, kehidupan baginda di alam barzakh adalah kehidupan yang tak sama dengan manusia-manusia yang lain yang bukan Nabi, iaitu sabda baginda yang diriwayatkan daripada sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah SAW ada bersabda, hayati khairul lakum, hidupku lebih baik buat kalian. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kehidupan baginda itu merupakan satu kebaikan kepada umat Islam. Kalian berbicara tuhdisuna wa yuhdasulakum, dan saya berbicara kepada kalian. Jadi kebaikannya ialah ketika Nabi SAW masih hidup, umat boleh berbicara dengan Nabi SAW. Ada kemusykilan, ada keraguan, ada perkara-perkara yang masih jahil, tanya pada Rasulullah SAW. Itu tempat rujukan yang paling pasti, yang paling tepat. Ya, malah disebut Rasulullah SAW itu sebagai al-musyarri', ya, yang meletakkan hukum syarak. Baik. Wa yuhdasulakum, dan dibicarakan kepada kalian. Maksudnya Nabi sendiri berbicara dengan para sahabat. Maka daripada bicara Rasulullah SAW itu, daripada tutur kata Rasulullah SAW itu, sahabat-sahabat mendapat ilmu, mendapat bimbingan, mendapat manfaat, dan mendapat panduan dunia dan akhirat. Fa idza ana mittu kanat wafati khairan lakum. Tadi cerita tentang kebaikan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tetapi setelah saya wafat, nanti kelak masa Nabi SAW tuturkan ni, Nabi SAW masih hidup, maksudnya kelak nanti bila saya wafat, maka kanat wafati khairan lakum, adapun kematian saya itu baik untuk kamu. Jadi hidup dan wafatnya Rasulullah SAW ni kedua-duanya baik untuk umat. Jadi kalau hidup tu agak jelas, ya. Tapi kalau wafat, mana kebaikannya? Orang yang kita kasihi, orang yang menjadi pembimbing, orang yang menjadi cahaya kepada kita, wafat, mana kebaikannya? Jadi diterangkan oleh Rasulullah SAW, tu'radu alayya a'malukum, dipamerkan kepada saya amalan-amalan kamu. Jadi daripada sabda Nabi SAW jelas, ya, amalan umat ini dipamerkan kepada Rasulullah SAW. Sebab itu ada orang bila dia nak melakukan sesuatu, dia akan buat satu kita panggil checking. Apa dia punya checking? Dia akan semak sama ada perbuatan dia itu nanti akan menggembirakan Rasulullah SAW ataupun sebaliknya. Sebab memang dipamerkan amal perbuatan umat ni, tu'radu alayya a'malukum fa in ra'aitu khaira, kalau saya lihat amalan kamu tu baik, hamidtullaha, saya akan puji Allah. Sebab hakikatnya hidayah taufik daripada Allah. Bila umat jadi elok, bila umat jadi taat, hakikatnya itu adalah kurniaan Allah. Maka Nabi SAW memuji Allah. Wa in ra'aitu syarran, kalau saya melihat amalan-amalan kamu tu tak elok, buruk, istaghfartu lakum, saya memohon ampun kepada Allah untuk kamu. Berdoakan supaya umat diampun. Jadi itu keadaan hayah barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh Rasulullah SAW. Sentiasa baginda itu sama ada memuji Allah ataupun meminta ampun bagi umat baginda. Hilang, mana pergi? Ya. Selalu kalau saya tukar, dia tak hilang muka surat, hilang muka surat dia.
Kita baca yang terjemahan dahulu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arida alaihi salam. Tidak ada seorang pun daripada kalian ataupun seseorang yang memberi salam kepadaku, assalatu wassalamu ala rasulillah misalnya, ataupun assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sama ada kita khitab sebagai khitab orang ketiga, selawat dan salam ke atas Rasulullah, ataupun khitab orang yang kedua, assalamu alaika, salam ke atasmu ya Rasulullah. Macam manalah bentuk salam tersebut, kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan kepada saya ruh saya sehingga saya menjawab salam. Jadi ramai umat Islam yang memberi salam. Jadi kita fahami daripada situ, hidupnya Nabi SAW di alam barzah itu sangat istimewa, menjawab salam yang dituturkan kepada baginda. Sebahagian ulama menafsirkan dengan mengembalikan kemampuan berbicara beliau, sebab para Nabi hidup di alam kubur. Apa maknanya kembali roh? Maksudnya Nabi boleh bertutur menjawab salam yang diberikan. Daripada Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, dia ada berkata, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha wakala biqabri malakan a'tahu Allahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamati illa ablaghani bismihi wasmi abi hadza fulan ibni fulan qad shalla alaik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewakilkan di sisi kuburku itu malaikat yang diberi oleh Allah nama semua makhluk. Malaikat itu diberi oleh Allah Ta'ala nama sekalian makhluk. Maka tidak ada seorang pun sehinggalah hari kiamat, maksudnya peristiwa ini bukan kata selepas Nabi SAW baru wafat saja, malah selepas baginda dah lama wafat, malah sehingga hari kiamat. Tidak ada seorang pun sehingga hari kiamat yang menyampaikan selawat, yang berselawat kepadaku, kecuali malaikat itu menyampaikan kepadaku namanya dan nama ayahnya. Kita kan kalau nama kita disebut di depan menteri misalnya, diperkenalkan, ini Tuan Haji sekian ni, dia ni kontraktor, dia ni businessman, dia ni dan itu, dan Tuan Menteri pun ingat nama kita. Kita jumpa lagi sebulan 2 bulan, dia tegur kita, kan terasa Masya Allah, menteri ingat lagi nama saya. Jadi ini Rasulullah SAW yang diberi tahu nama kita dan nama ayah kita, ini adalah si fulan, anak si fulan. Maksudnya nama orang tu dan nama ayahnya telah menyampaikan selawat untukmu. Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malakan, ini dalam riwayat yang lain, a'tahu asma'al khalaiq fa huwa qa'imun ala qabri idza mittu falaysa ahadun yusalli alayya illa qala ya Muhammad shalla alayka fulan ibn fulan qala wa yusalli rabbu tabaraka wa ta'ala ala zalika ar-rajul bikulli wahidatin asyra. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ada seorang malaikat yang telah diberi oleh Allah nama sekalian makhluk, dan malaikat ini berdiri di atas kuburanku ketika aku meninggal. Maksudnya setelah Nabi wafat, malaikat ini akan berada di kuburan Nabi. Maka tidak ada seorang pun yang berselawat kepadaku kecuali malaikat itu akan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, fulan bin fulan telah berselawat kepadamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada lelaki tersebut yang bagi selawat kepada Rasulullah SAW itu dengan satu selawat 10 kali. Macam mana pula Allah SWT berselawat untuk kita? Maksudnya rahmat. Allah Ta'ala memberikan 10 rahmat dengan satu selawat. Jadi ini yang kita kurang faham.
Ya, kenapa dalam masyarakat kita sekarang ada orang yang sangat anti dengan selawat? Kata dia selawat-selawat ni bid'ah, selawat-selawat ni tak ada. Macam mana boleh jadi bid'ah benda yang diperintahkan oleh Allah dengan jelas dalam Al-Quran? Allah suruh kita selawat. Dalam hadis dia beritahu satu selawat 10 rahmat. Kita dah hidup zaman sekarang bukan nak 10 rahmat, kalau boleh ribuan rahmat kita nak. Dalam keadaan jerebu, dalam keadaan pembunuhan, dalam keadaan jenayah, dalam keadaan itu dan ini, kapal terbang kita pun pernah hilang, kapal terbang kita pun pernah kena tembak, kan kita nak rahmat. Jadi kalau dah diberitahu satu kali selawat 10 rahmat, tentulah kita seboleh-bolehnya nak berselawat sebanyak-banyaknya. Selawat ini termasuk dalam ibadah yang umum, ibadah yang kita kata mutlaqah, bila-bila masa nak buat, cara mana nak buat, disuruh. Berbeza kalau sembahyang misalnya, tak boleh kita tu memandai-mandai. Tadi tu sebab nak cepat, belum maghrib kita dah sembahyang maghrib siap-siap. Kata kita nanti dah maghrib tak payah sembahyang lagi, lepas asar tadi dah sembahyang siap-siap. Itu tak boleh, sebab sembahyang dia ibadah yang khusus, yang ada tata cara dia yang kita kena ikut. Tapi kalau seumpama selawat, itu ibadah yang bebas, tak ada wuduk pun boleh berselawat. Sedang memandu boleh selawat, sedang bersukan daripada tunggu bola tak sampai-sampai, selawat, tak masalah. Meskipun Rasulullah SAW telah wafat, namun keutamaan, kedudukan dan darajah baginda di sisi Allah tetap kekal. Mereka yang beriman tidak akan ragu akan fakta ini. Kalau yang tak beriman atau iman dia ada masalah, dia bersoalkan. Dia kata penat lah nak jawab salam dia, macam-macam lah dia fikir. Tapi yang beriman, dia tidak akan ragu. Kerana itu, bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW pada dasarnya kembali kepada keyakinan keberadaan hal-hal di muka dan meyakini beliau dicintai dan dimuliakan Allah, serta keimanan kepada beliau dan kepada risalahnya. Dan tawassul bukan bererti beribadah kepada Nabi. Ini isu tawassul ni jadi satu pertikaian. Awal-awal yang mempertikaikan masalah tawassul ni adalah Al-Imam Ibn Taymiyah pada kurun ke-7 Hijriah. Sebelum daripada beliau, ulama sepakat mengatakan berdoa secara tawassul hukumnya sunat. Sunat saja, bukan wajib. Kan ada orang yang selalu dia berkasidah ke apa, dia disebut kata berselawat, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu namanya tawassul. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhan dengan Al-Mustafa. Al-Mustafa itu gelaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baligh maqasidana, sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Jadi bila kita kata dengan Al-Mustafa itu namanya tawassul. Boleh juga kita minta direct tanpa tawassul. Contohnya, ya Rabbi baligh maqasidana, wahai Tuhan sampaikanlah maksud-maksud aku. Boleh, ya, tak salah, malah termasuk dalam suruhan berdoa. Tetapi tawassul itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Sebab ada menyebut orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita sebut Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan tawassul dari segi pengalaman aqrab ilal ijabah, lebih hampir untuk diperkenankan. Biasanya kalau orang berdoa secara tawassul tu cepat dia nampak Allah Ta'ala perkenankan doa dia. Awal-awal kejadian berlaku masa Rasulullah SAW masih hidup lagi, ya, bagaimana cepatnya doa orang yang bertawassul dimakbulkan berlaku zaman Rasulullah SAW masih hidup. Iaitu kejadian seorang buta yang datang berjumpa dengan Rasulullah SAW meminta supaya didoakan agar sembuh mata dia. Jadi Nabi SAW nasihat, kata Nabi, kalau kamu sabar itu lebih baik. Maksudnya biarlah buta pun, ada hikmah lah tu. Tetapi kalau kamu nak pun boleh, maksudnya kalau nak supaya sembuh pun boleh. Kata dia, saya nak sembuh ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW mengajar, ya, ini tugas baginda menyampaikan syariat, sama ada wajib atau sunat. Bila Nabi suruh, maksudnya benda itu dibenarkan. Nabi SAW kata, pergi kamu tu berwuduk, dan berwuduk elok-elok. Kita kadang tak faham
Bila Nabi SAW kata ahsin tu maksudnya elokkan wuduk, maksudnya sembahyang yang diterima oleh Allah tu ada kaitan dengan wuduk. Malah khusyuk kita dalam sembahyang tu ada kaitan dengan wuduk. Orang kata macam mana nak khusyuk dalam sembahyang? Mula daripada wuduk dah khusyuk dah. Oh, kalau sambil wuduk, sambil duduk cerita bola, semalam siapa menang berapa kosong apa semua, itu lambatlah nak khusyuk. Tapi kalau masa wuduk dia dah ingat dah, masa basuh tangan dia ingat, tangan ni kah belah kanan ni kah nanti yang nak terima suratan amalan, ataupun tangan belah kiri ni, waliazubillah. Masa basuh muka dah ingat dah, muka ni nanti besok ya Allah muka yang bercahaya dengan keredaan Allah, atau muka yang jadi hitam disebabkan Allah muka. Kan dah mula khusyuk. Dan seterusnya basuh kaki, ingat kaki ni moga-moga ya Allah kekal iaitu tetap atas sirat, jangan sampai tergelincir masuk neraka. Kan kalau daripada wuduk dah ingat benda-benda macam tu, insya-Allah membawa masuk ke dalam solat pun khusyuk. Jadi elokkan wuduk, semayang 2 rakaat, dan selepas semayang baca doa ini. Tengok doa ini Nabi yang ajar. Hati-hati sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz balik daripada Madinah, balik daripada Jordan, balik daripada Timur Tengah, jangan cepat nak menghukum tawasul tu syirik. Sebab yang mengajar tawasul tu Nabi. Bila kita mengatakan tawasul tu syirik, secara tak langsung seolah-olah kita mengatakan Nabi Muhammad SAW mengajar umat melakukan perbuatan syirik. Mustahil. Malah Nabi itulah yang menyuruh kepada tauhid. Nabi SAW kata doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku bertawajuh, aku menghadap kepadamu dengan Nabimu Muhammad, Nabi Rahmat. Bila ada bi Muhammadin tu maksudnya tawasul. Padahal boleh saja dia mengatakan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika, boleh saja, tak salah. Tapi kenapa Nabi ajar yang ada binabiyyika? Sebab itu yang lebih afdal. Dia kan hajat dia besar, mata buta nak celik. Kalau setakat nak hilang sesama, nak hilang batuk, tak besar sangat, itu insyaAllah biasa-biasa saja. Tapi kalau daripada buta jadi celik zaman Nabi Allah Isa AS, itu mukjizat. Kepakaran ahli-ahli tabib zaman Nabi Isa pun tak mampu. Kalau buta nak bagi celik tak mampu. Jadi bila Nabi Isa boleh menyembuhkan orang buta, tapi jadi mukjizat. Jadi seterusnya Nabi ajar istighasah. Tadi seru Allah, Allahumma inni as'aluka. Kemudian Nabi ajar seru baginda, ya Muhammad, inni atawajjahu ilaika, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Sesungguhnya wahai Muhammad, sesungguhnya aku bertawajuh kepada Tuhanku denganmu pada hajatku, moga-moga diperkenankan. Jadi dua sekali itu dalil boleh kita tu bertawasul dan boleh kita tu beristighasah. Istighasah maksudnya minta tolong. Tak boleh ustaz, mana boleh minta tolong dengan makhluk. Kita kalau minta tolong wajib minta tolong dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Dikau yang kami sembah dan hanya akan Dikau yang kami minta pertolongan. Ya, hakikat memang wajib kita minta tolong kepada Allah. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta tolong dengan Allah. Tapi dari segi asbab, sebab musabab, boleh saja kita minta tolong dengan makhluk. Nabi SAW ajar, bila seseorang tu hilang misalnya binatang tunggangan di tempat yang tak ada orang, maka serulah, kata Nabi SAW, ya ibadallah, ya, wahai hamba-hamba Allah, arisuni, tolonglah aku. Sebab Nabi kata ada bagi Allah tu makhluk-makhluk yang kamu tak nampak. Jadi minta tolonglah, kod jin ke, kod siapa ke, tolong ambil balik kenderaan kita tu, bawa balik ke tempat kita, hilang kenderaan. Jadi Nabi sendiri ajar minta tolong dengan makhluk. Adakah Nabi ajar dua benda yang bertentangan? Tak. Satu, Nabi ajar asbab, sebab musabab, ya, kita minta tolong dengan polis boleh, kita minta tolong dengan bomba boleh, kita minta tolong dengan doktor boleh. Tetapi hakikatnya polis tak boleh bagi apa-apa manfaat, bomba tak boleh menolak apa-apa mudarat, doktor tak boleh menyembuhkan apa-apa penyakit. Yang bagi kita manfaat dan menolak mudarat dan menyembuhkan penyakit hakikatnya adalah Allah.
Jadi bila kita minta tolong bomba, hati kita ingat pertolongan sebenarnya daripada Allah. Bila kita minta tolong polis, kita ingat bahawa pertolongan daripada Allah. Bila kita minta tolong doktor buat rawatan, hati kita kena yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi cantik. Itu namanya syariat dan juga hakikat. Dia tak bertentangan. Syariat dan hakikat dia tak bertentangan. Tadi saya bentangkan kertas kerja program anjuran Persatuan Ulama Malaysia di Palma Shah Alam. Tajuk berkaitan dengan isu-isu tasawuf di Malaysia. Jadi itu salah satu isu yang selalu orang keliru. Bila dia kata tak boleh minta selain pada Allah, dia kata kalau kita minta selain pada Allah tu syirik. Syirik tak syirik dia bergantung pada i'tiqad. Jadi kalau semata-mata minta tolong kepada makhluk jadi syirik, jenuh kita. Mak, tolong bawa air tu sini. Syirik. Bang, nanti keluar last sekali tolong tutup aircon ya. Syirik. Minta dengan Allah sebut, ya Allah, bawakan kepada aku air. Ya Allah, tutup aircon nanti bila aku keluar. Allah tu khadam kau ke? Tuhan. Allah tu Tuhan kita, bukan orang yang kita suruh sana sini. Kita minta doa itu permohonan. Jadi boleh minta tolong dengan manusia, boleh minta tolong dengan makhluk-makhluk yang lain, boleh. Binatang tunggangan tu kita tak tolong juga. Bawa kita ke sana kemari dengan asbab, dengan hakikat Allah saja. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan tawassul dengan orang yang masih hidup boleh, tetapi tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia tak boleh. Itu mula-mula orang yang mempersoalkan tawassul Al-Imam Ibn Taymiyah. Kemudian pendapat beliau tu diradikaliskan lagi oleh orang-orang yang datang kemudian. Syekh Muhammad Al-Wahhab misalnya pun menolak tawassul, dan ada yang sampai mengatakan siapa yang mengamalkan tawassul maka orang tu melakukan kesyirikan yang akbar, syirik akbar. Syirik akbar maksudnya keluar daripada Islam, murtad. Itu macam mana penyelewengan berlaku. Asalnya benda itu diterima, sepakat oleh ulama, hukumnya sunat. Jadi itu datang kitab ni, mafahim, kefahaman-kefahaman yajibu antusahhah, yang wajib diperbetulkan, bawa dengan dalil-dalil. Saya selepas daripada hari raya puasa baru ni kan, biasa tempat kita kalau bulan puasa kuliah tu slow lah, kuliah banyaknya malam. Jadi bila bulan puasa orang tarawih dan sebagainya tak ada kuliah. Ada juga yang ada tazkirah selepas tarawih dan sebagainya. Jadi lepas puasa ada satu surau pengerusi telefon saya. Dia kata, Ustaz, ya, kita nak susun balik jadual ni. Kita mungkin nak bagi fokus pada tajuk berkaitan syama'il, itu ni. Saya kata panjang cerita pengerusi ni, gaya nak berhentikan aku ni. Jadi tuan-tuan kalau masjid session 13 ni nak berhentikan saya, bagi tahu je lah tu terang. Tak perlulah bagi alasan. Bagi tahu, Ustaz, kami dah musyarat, kami dah buat keputusan atas sebab-sebab tertentu, Ustaz tak akan berkuliah lagi di sini. Contohnya. Senang, kita pun okey, tak masalah. Kalau nak bagi tahu sebab pun boleh juga. Sebabnya tadi Ustaz cakap pasal tawassul, kami tak setuju. Pendapat Ustaz tak tawassul, jadi kami tak nak lagi Ustaz mengajar di sini. Contoh. Jadi dia tak bagi tahu. Dia kata nantilah, dah selesai nanti kita confirm balik. Senyap sampai sudah. Saya kata okey lah tu. Yang tak kuliah tu okey, sebab kuliah tu pun kuliah subuh. Kuliah subuh ni kadang stres sikit, kita nak kena bergegas dan sebagainya. Tapi cara tu tak elok. Masa kita nak panggil berkuliah, kita hantar SMS, WhatsApp, Ustaz jemput, kita pun atas dasar jemputan pergi. Tapi bila nak berhenti kan boleh juga diberitahu secara umum lah, atas sebab-sebab tertentu pihak surau minta maaf, kami buat keputusan Ustaz tak akan berkuliah lagi di surau kami, apapun terima kasih atas kuliah-kuliah yang lalu, bolehlah basa-basi sikit, tak ada masalah. Tapi saya dapat maklumat sebab ada kawan saya tinggal di situ, katanya ada yang tak puas hati tentang bab tawassul. Tak puas hati kawan saya juga, sama-sama Raja Jordan. Jadi bila tak puas hati tu dia luahkan pada saya, dan saya bawa hujah-hujah. Jadi tak boleh membangkang hujah tu, cuma dia kata tak tahulah ana tak selesa Syekh. Tak apalah, tak selesa, terpulanglah, benda kita baru dengar. Kita dah di brainwash bahawa tawassul ni syirik, tiba-tiba nak terima bahawa tawassul ni sunat kan, itu drastik. Saya tak kisah dia tak diterima pada peringkat awal, dia kata tak selesa,
Tapi saya offer kepada dia, kalau nak saya boleh emailkan kitab-kitab. Tapi instead of dia terbuka untuk melihat dalil, barangkali dia berkata pengurusi, elok ustaz ni tak usah kuliah lah. Dia bawa ajaran-ajaran tawassul apa semua ni syirik. Mungkin lah. Jadi itu tak berkuliah di situ. Jadi bukan itu poinnya. Poinnya tawassul ni sebenarnya ulama terima. Dan pembahagian Al-Imam Ibn Taymiyah antara yang hidup dan mati tidak membawa sebarang makna. Apa yang membezakan? Dari segi dalil tidak ada dalil. Oh, kata dia, pernah Sayyidina Umar mengatakan, dulu kami bertawassul dengan nabimu, maka kamu bagi hujan ya Allah. Sekarang kami bertawassul dengan pak saudara kamu, maka turunkanlah kepada kami hujan. Itu maksudnya tak boleh tawassul dengan orang hidup, dengan orang mati. Sebab tu Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abbas, sebab Nabi dah wafat. Tak. Itu dalil menunjukkan boleh kita bertawassul dengan yang mafdul, yang kurang afdal, walaupun yang afdal ada. Boleh. Maksudnya antara Nabi SAW dengan tok guru kita, mana lebih afdal, mana lebih tinggi maqam? Tentulah Nabi. Kalau Nabi masih ada, tak boleh tawassul lah dengan tok guru. Boleh. Ya Allah, dengan berkat tok guru aku, kau lapangkanlah dada aku menerima ilmu ni, misalnya. Boleh. Sebab memang ada sahabat yang bertawassul dengan Nabi SAW setelah kewafatan baginda. Ini memang dihukum syirik lah kalau orang-orang yang berfahaman macam tu. Sahabat ni, nama beliau Sayyidina Bilal ibn Al-Haris Al-Muzani. Bukan Sayyidina Bilal bin Rabah tukang azan tu bukan. Selepas kewafatan Nabi SAW, zaman Khalifah Umar, Sayyidina Umar, berlaku kemarau. Kemarau yang teruk. Binatang-binatang mati, tanaman tak menjadi. Akhirnya dia pergi ke makam Rasulullah SAW dan dia berdoa di situ. Ya Muhammad ataupun ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Mintalah hujan untuk umatmu. Dia merintihlah, kata binatang mati, budak-budak kelaparan dan sebagainya. Kemudian tertidur di makam tu, bermimpi dia berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sampaikan salam kepada Sayyidina Umar. Jadi selepas terkejut daripada tidur, beliau sampaikan berita mimpi beliau tu kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar menangis. Ada pesanan daripada Nabi SAW, Sayyidina Umar menangis, kemudian dilakukan doa dan sebagainya, hujan pun turun. Jadi kalaulah bertawassul dengan yang telah meninggal dunia tak boleh, itulah Sayyidina Umar dah tegur. Sayyidina Umar ni orang dia tegas, nampak tak betul dia terus tegur, dan dia sangat tunduk dengan kebenaran. Kalau orang tegur dia pun, kalau dia nampak dia salah, dia terima. Tapi dia tak tegur, malah dia menangis, mengenangkan pesanan yang dipesan oleh Rasulullah SAW melalui mimpi. Ini satu lagi isu yang selalu diperdebatkan. Dia kata asyik-asyik mimpi. Kalau macam tu agama kita ni terbina atas mimpi lah. Bukan. Sepakat sama ada orang tasawuf ataupun bukan, mimpi bukan sumber hukum. Bukalah dalam kitab usul fiqh mana pun yang dikatakan maksud syariah, sumber hukum dalam syariat, yang 12 tu tak termasuk mimpi. Ya, jadi mimpi tak boleh kita jadikan sebagai sumber hukum. Kenapa benda ni halal, Syekh? Itulah semalam anak mimpi, anak dapat diberitahu bahawa benda ni halal. Tu yang anak kata halal. Tak boleh. Kan sekarang ni orang nak tanya pasal apa? Vape. Halal ke haram? Halal ke haram? Dia kata vape ni haram. Atau dia kata vape ni halal. Apa dalil dia, Syekh? Taklah anak mimpi. Dalam mimpi tu anak diberitahu vape tu haram, ataupun anak diberitahu vape tu halal. Tak boleh. Tetapi mimpi ni juga tak ditolak mentah-mentah. Namanya mubasyirat, sebab tu ada takwil. Dalam surah Yusuf, bila ada mimpi Nabi Allah SAW, ditakwilkan. Akan berlaku begini. Dia seolah-olahnya berita-berita saja. Kalau dapat pada orang-orang yang soleh, itu kemungkinan berita-berita yang elok. Jadi bolehlah satu orang misalnya tak kahwin-kahwin, sembayang dia, minta doa, minta Allah bagi yang elok, mimpi nampak muka seorang perempuan duduk hujung kampung. Jadi dia pun buat keputusan, oleh kerana selepas dia minta doa tu, datang mimpi nampak muka perempuan tu, dia nak kahwin dengan perempuan tu. Itu bukan sumber hukum. Hukum berkahwin dah jelas dalam Al-Quran. Tetapi nak kahwin dengan siapa, mimpi itu membantu dia. Dapat mimpi Nabi SAW pesan dia suruh berselawat begini, dia pun selawat.
Mana boleh Syekh ambil selawat dalam mimpi? Selawat tu kan dah ada hukum dia, disuruh dalam Quran, disuruh dalam hadis, disuruh. Cuma dalam mimpi tu Nabi bagi cara berselawat. Selawat tu sendiri sudah ada hukum dia, jadi dia pun berselawat lah, bukan sumber hukum, cuma panduan dalam mengamalkan hukum yang sedia ada. Kalau datang mimpi Nabi kata mulai hari ini arak telah menjadi halal, mana boleh, takkan berlaku macam tu. Kalaulah ada orang mendakwa, saya dapat mimpi Rasulullah SAW kata zaman kita ni arak halal, riba halal, zina halal, semayang tak wajib, dia tangkap cepat-cepatlah masuk dalam. Barangkali lepas tu dia dah tak mimpi lagi. Dan dia kata tawassul bukan berarti beribadah kepada Nabi. Ini kekeliruan dia. Zaman Ibn Taymiyah masih okey lagi, dia tak kata syirik, cuma dia kata kalau dengan mati tak boleh tawassul. Apa dari segi dalil satu tak ada, dari segi logik selalu mereka kata orang mati boleh buat apa? Buat apa nak tawassul dengan dia? Orang hidup okey lah. Itu dia tak faham konsep tawassul. Tawassul dengan hidup atau mati, yang kita minta daripadanya adalah Allah. Kita minta dengan Allah. Jadi sama ada orang hidup ataupun mati, kedua-duanya pada hakikat tak boleh memberi sembarang manfaat. Kalau orang hidup boleh bagi manfaat, tak ada orang mati di hospital insya-Allah. Sebab di situ ada ramai orang. Dan bukan orang calang-calang, doktor, pakar. Kenapa ramai juga mati di hospital? Kan? Rasanya ramai lagi mati di hospital daripada mati tempat lain. Sebab di bawah hospital tu pun yang dah agak-agak harapan tipis lah. Biasa kalau duduk di ICU, semalam baru sampai seorang misalnya, datang begini-gini penyakit, besok kita bangun, mana pergi yang semalam? Nampak kemas katil, fahamlah tak payah tanya, maksudnya dah berangkat ke alam lain. Jadi tak boleh bagi manfaat juga doktor, pakar dan sebagainya, sebab pada masa tu Allah dah tentukan dia meninggal. Tawassul cuma mengambil keberkatan daripada menyebut nama Nabi, kerana beliau betapa pun tinggi dan rajah dan kedudukannya, tetaplah seorang makhluk. Nabi SAW itu makhluk, bukan Tuhan, yang tidak mampu menolak bahaya dan tidak mampu memberi manfaat tanpa izin Allah. Allah SWT berfirman yang artinya, katakanlah aku ini manusia seperti kamu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai, diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Nabi manusia macam kita, tetapi tak sama macam kita. Kita tak dapat wahyu, Nabi dapat wahyu. Kita tak ada mukjizat, Nabi ada mukjizat. Kita tak ada jaminan masuk syurga, Nabi ada jaminan masuk syurga. Dan banyak lagi perbezaan-perbezaan lain. Sebab itu disyairkan oleh para ulama, Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu manusia tapi bukan macam manusia. Bahkan beliau itu umpama batu yakut di kalangan batu-batu. Kan batu itu tak sama, memang sama-sama batu. Tapi kalau batu zamrud, batu nilam, takkan sama dengan batu kelikir. Kan orang gelak je, kau cincin apa tak biasa tengok batu kelikir. Pertama kali aku tengok ubat cincin batu kelikir. Baik, kita sambung sedikit selepas azan insya-Allah. Tak sambung dah, malam ni tak sambung. Sebab malam ni ada kuliah Isyak. Lepas tu sembahyang Isyak lebih kurang 10 minit kita sambung kuliah Isyak kekeliruan umat insya-Allah. Wallahu a'lam.